Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada Dr. Azharuddin dan rakan-rakan tutorial sekalian. Saya Muhammad Zamuddin bin Abdul Razak bernombor matrik 17206-391-1 akan membentangkan soalan tutorial kedua, iaitu bincangkan penglibatan Fujiwara Kikan dalam aktiviti persikan sebelum Perang Dunia Kedua. Pembentangan ini akan dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu pengenalan, isi-isi dan juga kesimpulan. Sebelum mengulas dengan lebih lanjut tentang Fujiwara Kikan, saya akan menyentuh sedikit mengenai Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan sebuah konflik sejagat yang berlangsung daripada tahun 1939 hingga tahun 1945. Dan pelibatan Jepun dalam konflik ini bermula dengan lebih awal, iaitu sejak daripada tahun 1937 dengan tercetusnya Perang Sino-Jepun yang kedua. Dan fokus Perang Jepun seterusnya adalah kawasan Asia Tenggara, kerana dirasakan kawasan Asia Tenggara strategik untuk dimasukkan ke dalam sfera kesemakmuran Asia Timur Raya yang dicanang-canangkan oleh Jepun. Dan aktiviti Kosaku, iaitu persikan, merupakan salah satu daripada komponen penting dalam menjayakan kempen ketenteraan Jepun tersebut. Pejabat kedutaan ataupun konsulat di negara asing merupakan pusat kepada persikan Jepun seperti yang dilakukan di Bangkok dan juga Singapura. Aktiviti persikan yang dijalankan tahun ini bermula sejak daripada awal 30-an dan menjadi semakin rancak pada penghujung dekad 30-an dan mencapai kemuncaknya pada penghujung tahun 1941 sebelum pencerobohan Kota Baru dijalankan. Kes Shinozaki yang berlaku pada tahun 1940 merupakan antara contoh awal kepada aktiviti persikan Jepun sebelum tertubuhnya Fujiwara Kikan. Kes tersebut melibatkan Shinozaki Mamoru yang merupakan atasi media konsulat Jepun, iaitu yang mengawal media konsulat Jepun di Singapura, dan Shinozaki telah membantu Kazuo Tanigawa dan Teruhito Kunitake untuk mengumpul maklumat pada tahun 1940. Dan penangkapan Shinozaki dibuat pada September pada tahun yang sama. Dan penangkapan tersebut tidak membantutkan usaha persikan Jepun kerana Jepun seterusnya telah menubuhkan Fujiwara Kikan pada September 1941 di Tokyo. Unit tersebut dinamakan Fujiwara Kikan sempena dengan Fujiwara Iwachi yang dilantik sebagai kepala kepada unit tersebut. Dan Kikan pula bermaksud agensi, pertubuhan dan sebagainya. Pada 24 Oktober 1941, Fujiwara dihantar ke Bangkok bersama-sama 11 orang gaduan sekolah perisikan Nakano yang lain untuk mendirikan pusat operasi mereka di Bangkok. Fujiwara Kikan juga tertakluk di bawah seliaan koloni Hiroshi dan juga mempunyai autonomi yang tersendiri. Penubuhan Fujiwara Kikan ini mempunyai 2 objektif, iaitu yang pertamanya adalah membangkitkan sentimen anti-British dan yang keduanya adalah memperoleh maklumat ketenteraan British di Tanah Melayu. Baiklah, seterusnya saya akan beralih kepada pelibatan Fujiwara Kikan dalam perisikan sebelum Perang Dunia Kedua. Pelibatan yang pertama adalah dengan berlakunya usaha sama antara Fujiwara Kikan dengan Indian Independent League semasa Perang Dunia Kedua. Hampir separuh daripada tentera British yang telah ditempatkan di Tanah Melayu pada ketika itu adalah terdiri daripada kalangan etnik India, dengan kebanyakan daripadanya adalah askar-askar Punjabi. Indian Independent League pula adalah pertubuhan yang ditubuhkan warga India di luar India dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan India. Dan sejurus ketibaan Fujiwara Iwachi pada penghujung Oktober 1941 di Bangkok, dia telah bertemu dengan Pritam Singh, iaitu ketua Indian Independent League yang telah berada di Bangkok sejak daripada tahun 1939 lagi. Dan perjumpaan tersebut telah membuahkan hasil apabila sebuah perjanjian antara Indian Independent League dengan Imperial Japanese Army yang diwakili oleh Fujiwara Kikan telah ditandatangani pada 1 Disember 1941. Jepun telah menjanjikan bahawa mereka akan menyokong penuh usaha Indian Independent League dengan memberikan sokongan ketenteraan dan juga keuangan. Dan sebagai balasnya, Indian Independent League dipertanggungjawabkan untuk menarik sokongan orang India dengan menyebarkan propaganda Jepun. Dan tugas mereka tersebut berjaya dilaksanakan apabila tentera India yang berkhidmat dengan British menyerah diri, seperti yang berlaku dalam pertempuran Jitra apabila 3,000 orang askar India menyerah diri. Dan Indian National Army yang merupakan sayap tentera kepada Indian Independent League yang ditubuhkan setelah Jepun berjaya menguasai Tanah Melayu, keanggotaannya terdiri daripada tahanan-tahanan perang yang telah menyerang diri, dan keanggotaannya mencapai 40,000 orang. Dan seterusnya, pelibatan Fujiwara Kikan dalam persikan juga melibatkan Kesatuan Melayu Muda. Seperti ketahui, Kesatuan Melayu Muda merupakan sebuah pertubuhan nasionalis Melayu yang ditubuhkan pada tahun 1938 dengan diketuai oleh Ibrahim Yaakob. Dan kejayaan Jepun menguasai Tanah Melayu dalam masa 3 bulan tidak mungkin berhasil tanpa berlakunya usaha sama dengan KMM. Tugas yang diberikan Fujiwara Kikan kepada KMM juga lebih kurang sama dengan apa yang diberikan kepada Indian Independent League. KMM bertindak menarik sokongan orang Melayu, dan untuk itu Fujiwara Kikan telah membiayai pembelian warta Melayu dengan
oleh KMM dengan sejumlah $40,000, dan pembelian warta Melayu ini memberikan lonjakan yang besar kepada Fujiwara Kikan kerana propaganda Jepun dapat disebarluaskan lagi. Dan Ibrahim Yaakob juga telah diberikan tugas untuk mewujudkan kami, iaitu sebuah kod yang merujuk kepada ahli KMM yang terlibat secara langsung dalam aktiviti perisikan Jepun dengan menjadi penunjuk arah dan juga penterjemah. Dan di Kelantan misalnya, Abdul Kadir Arabi, iaitu Ketua KMM Cawangan Kelantan, telah memberikan maklumat tentang kedudukan tentera British dan laluan sempadan antara Siam dan Kelantan. Tidak sekat dengan Indian Independent League dan Kesatuan Melayu Muda sahaja, Fujiwara Kikan juga terlibat dalam perisikan melalui pelibatan warga Jepun yang telah menetap di Tanah Melayu. Sebelum tahun 1940, dianggapkan terdapat lebih kurang seramai 6,000 rakyat Jepun telah menetap di Tanah Melayu, dan kebiasaannya warga Jepun di Tanah Melayu terlibat dalam perusahaan kecil di bandar-bandar di seluruh negara. Warga Jepun kebiasaannya menetap di Tanah Melayu kebiasaannya terlibat dalam bidang perniagaan, perladangan, perikanan, pendidikan, perubatan, piasan diri dan sebagainya. Sebagai contoh, Otaguro, iaitu seorang guru bahasa Inggeris di Singapura, telah dilantik sebagai ejen perisikan oleh Fujiwara Iwachi setelah diperkenalkan oleh Pritam Singh. Otaguro bukan salah satunya warga Jepun yang berkomplot dengan Fujiwara Kikan, malahan ramai lagi individu sepertinya terlibat dalam perisikan. Juru gambar di Pulau Pinang, doktor di Ipoh, doktor di Kuala Lumpur, malahan pelacur Jepun di rumah-rumah pelacuran juga merupakan ejen perisikan kepada Jepun. Antara contoh yang paling terkenal mengenai ejen perisikan Jepun daripada kalangan rakyat Jepun yang telah lama menetap di Tanah Melayu adalah Tani Yutaka, juga turut dikenali sebagai Harimau. Tani Yutaka merupakan seorang warga Jepun yang membesar menetap lama di Terengganu bersama keluarganya dan telah berasimilasi dengan orang-orang tempatan. Disebabkan oleh satu peristiwa tragis, iaitu di mana adik perempuannya telah dirogol dan dibunuh serta pelaku kepada perbuatan tersebut dibebaskan, dia telah menjadi seorang yang sangat anti dengan Cina dan British kerana pelakunya merupakan orang Cina yang terlibat dalam kempen anti Jepun, dan juga pembebas kepada pelaku tersebut adalah merupakan orang British. Oleh itu, Tani Yutaka telah memulai sebuah kumpulan yang terdiri daripada orang Melayu dan Thai yang tujuannya adalah mengucar-kacirkan orang Cina dan British. Oleh kerana itu, Fujiwara Kikan telah menjadikannya sebagai ejen mereka kerana dendamnya serta kearifannya dengan tempat dan warga setempat. Dan Tani Yutaka bertanggungjawab dalam tugasan mengumpul dan menyampaikan maklumat serta aktiviti-aktiviti sabotaj. Kesimpulannya, Fujiwara Kikan telah terlibat dengan aktiviti perisikan dengan mendalam sebelum berlakunya pencokohan ke atas Kota Baru pada Disember 1941. Perisikan yang dilakukan pada ketika itu adalah bersifat penyuluhan ataupun espionage, dan Fujiwara Kikan akan mengumpulkan maklumat dengan mendalam akan keupayaan ketenteraan British, dan dalam masa yang sama mereka berusaha untuk menyebarkan propaganda Jepun untuk menarik sokongan warga tempatan agar berpihak kepada kempen ketenteraan Jepun. Dan dengan hadirnya Fujiwara Kikan di rantau ini, dengan mudahnya Tanah Melayu dikuasai oleh Jepun. Fujiwara Kikan telah dibubarkan pada 15 Februari 1942 setelah British menyerah kalah setelah jatuhnya Singapura ke tangan Jepun. Dan kemudiannya Fujiwara Kikan dibubarkan. Setelah dibubarkan, diganti pula dengan Iwakuro Kikan untuk melaksanakan aktiviti setelah berjaya menguasai Tanah Melayu. Oleh itu, sekian daripada saya. Terima kasih.